izin Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang telah dirancang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berlakulah dia. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita yang berada di Subhanahu wa ta'ala di dalam bangunan ini, mudah-mudahan dengan sebab kita merasakan kerinduan untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat, para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah golongan yang terbaik daripada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita umat Nabi Muhammad SAW, tetapi kita adalah umat yang hujung-hujung, kita umat yang belakang. Di hadapan kita ada umat-umat yang terdahulu, khususnya umat daripada umat Nabi Muhammad SAW. Siapakah golongan yang terbaik di antara umat Nabi Muhammad SAW? Berapa generasi yang telah lalu sampai kepada kita? Cuba tengok tarikh takwim Hijri. Berapa takwim Hijri? Anak-anak, jawab dah. 1000? 1430? 1443. Subhanallah, jauhnya hubungan kita dengan sang kekasih Nabi Muhammad SAW. Itu adalah erti hijrah Nabi SAW, yang mana kita ketahui Nabi SAW berhijrah bermula pada Rabiul Awal. Ada yang bermula pada Rabiul Awal, ada yang mengatakan pada Safar, kerana Nabi SAW akan sampai pada awal Rabiul Awal. Sebab tu sebentar tadi kita mendengar dengan apa, qasidah ataupun bacaan puitis Arab yang kita Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Telah terbit bulan purnama. Siapakah yang Allah, siapakah yang qasidah itu ataupun puitis syair itu dikarang oleh seorang wanita, yang membacanya itu adalah seorang wanita di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dipulaukan, dihalau, diusir daripada bumi Mekah Al-Mukarramah, Nabi pada masa yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusafir untuk pergi melihat bumi Madinah yang asalnya Yathrib itu, kerana disambut oleh orang-orang di Yathrib, iaitu orang golongan Al-Ansar. Bukan seperti mana yang kita dengar. Mungkin ada yang pernah dengar kata Nabi Muhammad adalah pelarian. Nabi keluar daripada bumi Mekah itu sebab Nabi lari. Siapa kata Nabi lari? Nabi disambut kerana Nabi didatangi oleh orang Quraisy, orang Yathrib, orang Madinah, datang kepada Nabi SAW semasa Nabi hidup di Mekah lagi. Datang Islam kepada Nabi SAW. Daripada 12, kemudian 24, kemudian kata, ya Rasulullah, ramai di sana di Yathrib menunggu-nunggu kedatangan kamu. Mereka semua ingin Islam di tanganmu ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad menunggu isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Nabi keluar daripada bumi Madinah, bumi Mekah tu kan, itu isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan seperti ada orang kata Nabi Muhammad ni pelarian. La ilaha illallah. Apa adab anda pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad itu disambut, dijemput, bukannya lari. Hijrah itu maknanya perpindahan daripada kota Mekah ke kota Madinah. Kan ada lagu dia. Masih ingatkah anda lagu dia? Masihkah kau ingat? Ingatlah. 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam, perpindahan Nabi dan umat Islam. Lagu tu dah lama dah. Tiba-tiba ada seorang, tak tahulah, semua tahu tak tahu, dalam dewan politik dia kata Nabi Muhammad tu lari. La ilaha illallah. Kalau yang cakap tu Cayanun Alif,
Cina Pek Kongkong yang berhindu agamanya Buddha ataupun Kristian, tak apalah. Ini anda orang Islam, anda kutuk Nabi anda. Anda kata Nabi itu belum, Nabi itu pelarian juga. Macam mana la ilaha illallah? Nabi disambut dengan paluan kompang. Itu ada. Tiba-tiba kita hari ni ada orang kata kompang bid'ah. Nabi tak suruh. Siapa tak suruh? Nabi kata apabila Nabi masuk, ni pun satu lagi. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke bumi Mekah Madinah Al-Munawwarah, masa Nabi sampai tu, Nabi sampai kat mana? Nabi sampai dekat satu tempat, nama dia Saniyatul Wada'. Tu yang perempuan tadi lah. Yang menjemput Nabi lelaki. Tapi bila Nabi sampai, orang Quraisy telah membuat pakatan dengan orang Yasrib di Madinah. Dia mengatakan, kita tak tangkap Nabi Muhammad, nak dibunuh Nabi Muhammad. Jadi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sampai ke sana, Nabi tak ikut laluan yang sepatutnya dilalu. Nabi ikut jalan lain. Tu yang ada punya lirik tu. Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama. Daripada mana? Min Saniyatul Wada'. Daripada nama tempatnya Saniyatul Wada'. InsyaAllah ramai orang tak tahu Saniyatul Wada' tu ada dekat Madinah Al-Munawwarah. Ramai orang tak tahu. Siapa pergi haji, siapa umrah, pernah dengar? InsyaAllah saya bulan 8 ni, kalau saya pergi ke sana. Saya nak tunjukkan orang, inilah tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai. Nabi sampai di situ sebab orang di Madinah, orang di Yasrib takut tempat tu. Sebenarnya tempat tu lubuk emas, maknanya lubuk keuntungan. Sebab tu hari ni orang kadang-kadang dia tak nak orang duduk kat situ. Dia tahu benda tu kat situ ada keuntungan ke apa, dia takut-takutkan. Dia kata jangan lalu nanti dia. Padahal itu tempat yang adalah tempat yang selamat, tapi dia katakan tempat tu ada orang jahat, ada orang musuh apa semua. Allah isyaratkan Nabi Muhammad lalu situ. Sebab tu orang lelaki semua ke depan. Orang lelaki ada di antara mereka panjat pokok pokok kurma. Sebab pokok kurma yang banyak dekat Madinah. Dan orang Madinah dia suka panjat pokok. Sebab dia ambil kurma. Jadi bila dia panjat tu, dia tengok dari jauh. Dia tengok, siapa depan? Kata, Muhammad ni macam mana? Rupa-rupanya Nabi Muhammad dah duduk bawah. Yang naik atas naik unta tu ialah bapa saudara pak mertuanya, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi belum kahwin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada di atas, Rasulullah di bawah. Jadi tapi mukanya mirip sama. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan para sahabat dulu dia bercita-cita nak macam muka Nabi, macam tubuh Nabi. Itulah sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang kita tahu dalam bulan Sya'ban, dalam bulan Rajab, beliau digelar Abu Bakar As-Siddiq, peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Di dalam peristiwa Sya'ban, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya sentiasa terfikir, masa kan dah dapat solat kan? Waktu solat Nabi sentiasa terfikir, kenapalah tak menghadap kiblat kat Masjidil Haram? Dapat solat, pada asalnya menghadap Masjidil Aqsa di Palestin. Tapi bila Rasulullah fikir, kenapa dalam hati je, Nabi tak minta. Nabi tak minta dengan Allah, ya Allah pindahkan kiblat. Tu yang siapa pernah pergi dekat Madinah tu, Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Sebab masa itulah berlaku pemindahan daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kalau tengok dekat masjid-masjid ada tulis, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah kata, kami telah melihat hatimu wahai Muhammad, dan apabila hatimu sentiasa berfikir bilalah, kalaulah, tapi engkau tak minta, kami pindahkan kiblat itu ke Masjidil Haram. Mudah-mudahan engkau suka ya Muhammad, mudah-mudahan engkau redha ya Muhammad. Maknanya special tak Nabi Muhammad? Special lah. Nabi tak minta,
Kita malam ni kita minta banyak-banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita himpunkan hati-hati kita pada hari Khamis malam Jumaat. Khamis malam Jumaat di antara waktu mustajabnya doa. Sebab tu kita beruntung daripada awal. Sebab apa? Sebab dalam riwayat mengatakan suara di langit tiap-tiap malam ada suara. Cuma kita tak dengar je. Agak-agak kalau dengar jadi apa? Dengar suara di langit. Suara tu sentiasa bersuara. Ia mengatakan, hal min ta'ibin fa'atu balah. Adakah di antara kamu yang minta taubat, aku akan terima taubatnya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Adakah sesiapa yang minta ampun, aku akan ampunkan. Hal min sa'ilin hajatahu fa'utiya hajatah. Adakah sesiapa yang minta hajat, aku akan tunaikan hajat. Setiap malam suara tu bermula 1/3 malam. Tahu 1/3 malam? Maknanya midnight lah. Pukul 12 baru start. Maknanya kalau kita baca tapi dapat pahala sebab kita kumpul je. Kecuali satu hari. Kecuali satu hari dia bermula maghrib. Hari apa? Hari ni Khamis malam Jumaat. Start tadi. Bermula kita baca maghrib tadi, suara tadi berbunyi. Allahu Akbar, beruntung siapa yang ada dalam ni tadi. Dan sekarang beruntung suara tu berterusan, cuma kita tak dengar je. Agak-agak kalau suara tu dengarkan kita macam mana? Ada dua je. Sama ada kita takut cabut, ataupun kita lagi nak duduk dalam ni. Sebab kita dengar suara. Siapa yang minta ampun, aku akan terima ampun, aku akan ampunkan. Silap hari bulan, dalam ni tak cukup tempat, penuh sampai terkeluar. Sebab orang yang dekat atas rumah ni semua lari masuk sini. Sebab apa? Sebab suara tu kata, siapa yang minta ampun, aku akan ampunkan dosanya. Bukankah kita ini pendosa? Bukankah kita banyak dosa pada Allah? Maka kita minta dengan Allah malam ni. Mudah-mudahan siapa yang ada dalam majlis malam ni, dia keluar daripada majlis ini ampun dosa-dosanya. Mudah-mudahan siapa yang ada dalam majlis malam ini, siapa yang ada hajat yang besar, panjatkan hajat kepada Allah. Yang minta kepada Allah permintaan, permohonan, minta dengan Allah. Siapa yang ada saudara-saudara yang sakit sekarang, yang kena sakit, wabak yang hari ni, kita minta dengan Allah agar Allah angkat wabak tersebut. Sangka baik dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ana inda husni zanni abdi bi falyazunnu bi ma sya. Nabi yang kata. Tapi hadis qudsi, ana inda husni zanni abdi bi, aku pada sangkaan hamba-Ku. Allahu Akbar. Apa yang anda semua sangka pasal tentang Allah? Sangka Allah maha baik, sangka Allah maha cantik, maha indah, sangka Allah maha pemberi, maha pengurnia. Sangkalah. Allah kata, aku pada sangkaan hamba-Ku. Maka sangkalah apa yang kamu nak sangka pada aku. Kamu nak kata Allah maha baik, cakaplah dengan Allah, ya Allah, Engkau maha baik, maka berikanlah segala kebaikan yang ada pada Engkau berikan kepadaku. Mintalah dengan Allah. Adakah Allah lokek? Tak. Allah Subhanahu Taala pernah menyatakan di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, apabila aku memberi pada hamba-Ku, aku tak kira apa yang aku berikan. Maknanya tak fikir. Kalau kita bagi sikit keluar, sikit lagi boleh, sikit lagi keluar, sikit lagi. Kau nampak tu, nampak penyapu, tongkat semampu, kan? Tapi Allah, lagi kita minta lagi dia suka. Kalau manusia, lagi kita minta lagi dia marah. Tengok cerita filem P. Ramlee, Allahyarham tu Sri Ramlee, cerita Alibaba bujang lapuk. Alibaba bujang lapuk dengan 40 penyamun. Alibaba, Ali minta dengan dia punya abang Kasim Baba, minta nak pinjam gandum. Pinjam gandum. Kalau apalah engkau ini, unta padang pasir pun tak pemalas menjangkau.
Kan? Kali tiba-tiba satu hari dia dapat untung wang emas. Wang emas kena cupak. Jadi dia pun datang dekat dia punya abang Kasim Baba. Waktu malam, tengah malam, kau pergi. Dia suruh isteri dia pergi minta dengan Kasim Baba pinjam cupak. Sekali dia datang jumpa dengan apa? Dengan Kasim Baba tengah malam. Apalah kau ni suami, asyik datang malam nak pinjam gandum. Nanti pulang dua. Tak. Kasim Baba, ini Ali Baba bukan mau pinjam apa? Gandum. Pinjam apa kalau tak pinjam gandum? Pinjam cupak. Cupak? Malam-malam boleh pinjam cupak. Dia punya cepat dia ambil cupak. Tahu cupak? Cupak tu sukat barang. Jadi dia pun ambil. Ambil cupak. Dia pun bagi. Dia cakap dengan isteri dia, mana cupak? Lepas tu bila dah bagi dah, sudah, abang sudah pening kepala. Dia kata, sudah bikin apa nak buat dia. Lepas tu tiba-tiba isteri dia pun letak, abang demam. Bukan sini. Dia letak sini. Sebab manusia bila dia tengok orang senang, dia susah. Inilah dia, hatta adik-beradik. Sebab tu bulan Ramadan semua orang akan dapat Allah beri, insya-Allah. Minta dengan Allah apa yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan adalah suyulur rahmah. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala diberikan pada bulan Ramadan. Pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan pada bulan Ramadan. Pembebasan daripada api neraka diberikan di bulan Ramadan. Maka rebutlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang terbaik di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka dah tunggu-tunggu Ramadan. Kita ni hanya berapa hari lagi? Tinggal berapa hari lagi? 2 hari. Tak ada rasa ke? Ada rasa. Macam mana nak tahu rasa? Ada semangat nak buat tarawih. Apa semangat tarawih? Semangat tarawih kalau boleh nak buat lebih. Jangan asyik fikir 8 lagi. Fikir lebih. Untuk mengikut apa yang telah ditinggalkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab sampai hari ini semua mengikut mazhab Al-Sunnah wal Jamaah, semuanya solat 20 rakaat. Habis Ustaz, yang 8 tu iman kamu. Kalau ikutkan sahabat Nabi, Sayyidina Umar orang pertama yang buat solat berjemaah. Buat berjemaah, satu di Mekah, satu di Madinah. Berapa rakaat? 8 ke 10 ke 12 ke 20? Berapa? 20. Tiba-tiba kita hari ni mempertahankan ke-8 ni. Maknanya di sini, siapa yang nak buat lebih itu lebih baik. Sebab apa? 20 itulah syariat. Habis Ustaz, 20 buat. Kalau 12 buat bukan tarawih. Tarawih. Siapa kata tak tarawih? 8 rakaat pun tarawih juga. Tapi tak sempurna tarawih dia. Tarawih 20 rakaat. Sebagaimana yang diikuti oleh sahabat Nabi disebut. Jangan sebut lagi ya. Jangan kata tarawih ini ada dalil Al-Quran. Kalau dalil Al-Quran tak ada dalil tentang tarawih. Hadis tentang Rasulullah SAW bangun tu, lepas maknanya Nabi balik masjid lepas sembahyang Isyak, lepas tu Nabi balik, Nabi datang balik. Itu pada zaman Nabi SAW. Kemudian Nabi sebelum wafat, Nabi kata, lepas aku wafat, ambil sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Betul? Ambil sunnah khulafa. Jadi maknanya Nabi dah pas baton, Nabi dah serahkan. Kenapa kita asyik Nabi buat 8? Tak perlu dah. Iaitu soalannya, kalau kita nak buat lebihlah besar pahala di sisi Allah Subhanahu Taala. Bukan sibuk untuk mengatakan saya nak buat 8, saya nak buat 12, saya nak buat 20. Itu yang terbaik. Mudah-mudahan kita dapat buat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Taala. Dan insya-Allah kalau boleh kita usahakan berikan sedekah ataupun berikan gembira pada orang-orang yang ada di antara kita ini waktu berbuka. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lis-shaimi farhatan, bagi orang berpuasa itu 2 kegembiraan, iaitu kegembiraan waktu dia berbuka. Tak saya tengok orang buka. Orang buka monyok ke, sedih ke, senyum. Oi, senyumlah.
depan dia semua ada. Ada air kuning, ada air hijau, ada air biru, semua ada. Makanan dia tak kira, semuanya tunjuk. Ada bazar Ramadan. Kumpul tu seronok. Dan ada yang satu lagi keseronokannya bila bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak. Itu orang berpuasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya menangguhkan perkongsian ini, saya nak ajak semua pada satu Ramadan, iaitu awal Ramadan, malam ke siang. Awal, sebab malam itu bermula hari. Sebab tu kita niat Ramadan tiap-tiap malam. Sebab hari dalam Islam mula malam. Maknanya malam ni sekarang ni, malam ni Khamis ke Jumaat? Jumaat dah. Sebab dah mula dah masuk. Maghrib je start esok. Sebab tu kita punya puasa, kita macam apa? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari. Kenapa pula esok hari pula? Yalah, sebab kita niat malam. Kenapa pula niat malam? Kenapa tak niat pagi? Tak boleh niat pagi. Sebab apa? Sebab hari dah berpindah. Makna bila masuk je hari, kita kena niat. Tapi puasa bila? Puasa lewat, puasa pagi. Sebab erti puasa menahan diri daripada makan dan minum serta melakukan perkara yang batalkan puasa bermula dari terbit fajar. Itu dia. Sebab tu kita niat puasa tiap-tiap malam. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa niat puasa tiap-tiap malam? Sebab Imam Syafi'i kata kita puasa tiap-tiap malam. Kan? Kita puasa tiap-tiap pagi. Malam kita puasa tak? Malam kita tak puasa. Jadi macam mana nak puasa niat 30 hari? Sebab tu kita kena niat tiap-tiap malam. Sebab bila malam kita dah berbuka. Sebab itulah mazhab Syafi'i, dia niat tiap-tiap malam. Sebab bila pagi tu kita puasa, lepas berbuka kita puasa lagi tak? Tak puasa, jadi kenalah niat. Itulah dia mazhab Syafi'i. Tapi Maliki pula, kenapa dia boleh niat gabung semua? Sebab dia ambil daripada firman Allah, Syahrul Ramadana. Bulan Ramadan tu berapa? 30 hari. Tapi mazhab Syafi'i membuat satu pelepasan. Macam mana? Pertama malam nanti niat esok dengan niat sebulan. Niat sebulan. Apa tujuan niat sebulan? Sebab kita ni takut-takut kita terlupa. Nanti bila kita terlupa hari-hari yang akan datang tu, kita dah ada langkah berjaga-jaga. Bukan itu wajib, itu langkah berjaga-jaga. Wajib bagi Syafi'i niat tiap-tiap malam. Betul kan tu? Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan taufik di dalam kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya arhamar rahimin, ya Hannan, ya Mannan, ya Badi as-samawati wal ardi, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, nama-nama yang kami sebutkan sebentar tadi ialah nama ahli keluarga kami yang dulunya kami pernah Ramadan bersama dengannya, kami hidup dengannya, tapi hari ini Kau telah ambil mereka semua. Maka kami mohon padamu ya Allah, agar Kau ampunkan segala dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, cucurilah rahmat ke atas roh-roh mereka ya Allah. Himpunkan mereka bersama para kekasih-Mu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, khususnya kepada seluruh penduduk di kawasan ini, khususnya orang yang membangunkan surau An-Nur ini ya Allah, Kau permudahkan segala urusan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Selamatkan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Bahagiakan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Tuhan kami, khusus pada anak-anak yang berada di tempat ini, di taman ini ya Allah, jadikanlah anak-anak ini anak soleh, solehah ya Allah, anak yang akan memberi manfaat di negeri dan negara ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, pilih anak-anak ini akan menjadi generasi-generasi yang terbaik di sisi-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepadamu ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu sebanyak-banyaknya di tempat ini ya Allah. Setiap rumah-rumah yang berada di kawasan ini ya Allah, masukkan hidayah, masukkan cahaya-Mu untuk mereka meramaikan rumah-Mu nanti ya Allah. Hari ini kami bersyukur padamu ya Allah, kerana Kau telah melepaskan kepada kami untuk kami dapat solat berjemaah, dapat solat sunat tarawih. Ya Arhamar Rahimin, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, atas nikmat yang telah Kau berikan kepada kami, maka Kau teruskanlah nikmat ini ya Allah.
Kami mohon padamu ya Allah, berkat himpunan penduduk di kawasan ini pada malam ini ya Allah, Kau angkatlah wabak Covid pada kami ya Allah. Hilangkanlah wabak Covid daripada kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Datangkanlah kasih sayang dan kecintaanmu, maka Kau angkatlah musibah ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Alhamdulillah, terima kasih banyak diucapkan kepada Bapak Ustaz Al-Syadan. InsyaAllah terima kasih kepada sahabat Musyid Nabi. Bersama-sama kita habiskan program kita pada malam InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkati dan beri kesihatan kepada Ustaz Al-Syadan dan juga saudara Musyid kita tadi. Mudah-mudahan Allah beri kesihatan, memudahkan urusan dakwah mereka, mereka diberikan kehidupan yang lebih baik dan terus baik InsyaAllah di sisi Allah SWT. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah terima kasih kepada sudi pada malam ini untuk bersama-sama. Dan kita akan sama-sama untuk tunaikan solat Isyak secara berjemaah dan juga sedikit ada jamuan keputusan di belakang itu. Mudah-mudahan kita bertemu pada Ramadan satu malam insyaAllah. Semoga Allah panjangkan usia kita, ketemukan kita dengan Ramadan dan bersama-sama lah kita mengimarahkan apa yang kita telah aturkan daripada kami dari jawatan kuasa surah An-Nur, apa yang kami aturkan untuk jemaah untuk kebaikan bersama dan terima kasih atas infak dan juga apa juga diberikan kepada surau. Mudah-mudahan Allah memberkati rezeki kalian semua. Dan masih lagi kita buka tajaran untuk berbuka puasa. Pada siapa yang nak menyumbang untuk tajaran berbuka puasa, boleh ikuti secara online atau boleh bagi cash, boleh berjumpa dengan ahli berkuasa kita insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberkati kalian semua insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.